Merdeka! 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 Salam sejahtera semua. Jom kita belajar bab 7 dengan tajuk Usaha ke arah kemerdekaan. Bab ini mengandungi 5 tajuk kecil. Yang pertama, latar belakang idea negara merdeka. Yang kedua, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang ketiga, sistem ahli. Yang keempat, sistem pendidikan kebangsaan. Dan kelima, pertubuhan parti politik. Dengan pembelajaran untuk bab ini, murid boleh memerihalkan latar belakang idea negara merdeka, menerangkan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, menjelaskan pembentukan sistem ahli, menjelaskan sistem pendidikan kebangsaan, menghuraikan penubuhan parti-parti politik, menerangkan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara, menghuraikan kepentingan permuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat, membahaskan kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara dan mentafsir kepentingan berorganisasi dalam perjuangan. Hari ini kita belajar topik yang pertama, 7.1 Latar belakang idea negara merdeka. Perkembangan politik antarabangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di serata tempat mencetuskan idea negara merdeka. Pada tahun 1938, Kesatuan Melayu Muda iaitu KMM, pimpinan Ibrahim Haji Yaakob, memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa yang menjadi satu rumpun yang sama, iaitu Melayu. Pada tahun 1945, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, iaitu PKMM, dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishaq Haji Muhammad dan Ahmad Bostamam. Parti ini menetapkan matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. PKMM memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Melalui slogan Merdeka, PKMM berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Pada tahun 1946, Angkatan Pemuda Insaf, iaitu API, dipimpin oleh Ahmad Bostamam. Pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Menerbitkan Risalah Testamen Politik API pada bulan Disember 1946 dengan slogan Merdeka dengan Darah, menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut. Namun begitu, perjuangan akan diteruskan melalui kekerasan jika terpaksa. Pendekatan dan imej radikal ini menyebabkan API diharamkan oleh British.
Seterusnya, pada 1946, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah mempelopori gerakan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Pertubuhan ini ingin berkerajaan sendiri sebagaimana yang dijanjikan dalam Perlembagaan 1941 oleh Raja Brooke. Pergerakan Pemuda Melayu PPM ditubuhkan pada 1946. Kontroversi penyerahan Sarawak kepada British melahirkan Pergerakan Pemuda Melayu iaitu PPM di Sibu yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Catatan Merdeka dalam surat menyurat PPM menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak. Anggota PPM menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13 yang nekat membunuh Governor, pegawai British dan Datuk Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Penubuhan Rukun 13 membuktikan PPM benci terhadap kolonial. Pada tahun 1946, United Malays National Organisation iaitu UMNO yang dipimpin oleh Datuk On Jaafar berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Menggunakan slogan Hidup Melayu, UMNO berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Pada tahun 1951, slogan UMNO diubah kepada Merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu melalui perundingan. Pada tahun 1946 juga, perjuangan PKMM untuk kemerdekaan tanah Melayu mempengaruhi penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan iaitu PKML di Sabah. PKML yang dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gun menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Laungan Hidup Melayu Merdeka dalam penulisan surat Zakaria Gun kepada ahli PKML menekankan kesedaran kebangsaan untuk merdeka. Pada tahun yang sama juga iaitu 1946, Malayan Indian Congress iaitu MIC yang diasaskan oleh John Tivy meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Pada tahun seterusnya iaitu 1947, Perhimpunan Rakyat di Mahat Al-Ihya Al-Sharif, Gunung Semanggul, Perak melahirkan Majlis Agama Islam tertinggi yang diterajui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fahlullah Suhaimi dan Syekh Abdullah Fahim.
Perhimpunan Majlis Agama Islam tertinggi ini telah melahirkan pertubuhan yang diberi nama Hizbul Muslimin dengan matlamat mencapai kemerdekaan Tanah Melayu sebagai negara Islam. British yang tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslimin ini telah mengharamkan pertubuhan tersebut. Pada tahun 1949, Tan Cheng Lock yang memimpin Malayan Chinese Association, yakni MCA, menegaskan bahawa MCA mempunyai tugas untuk menjadikan Tanah Melayu yang berbilang kaum sebagai sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Bagi menjayakan matlamat tersebut, MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di Tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Pada tahun 1951, idea negara Islam telah diteruskan melalui penubuhan Parti Islam Setanah Melayu, yakni PAS. Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang dipetua PAS menegaskan bahawa PAS bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Kemerdekaan bagi PAS ialah Tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Pada tahun 1951 juga, Datuk Onn Jaafar mengasaskan penubuhan Independence of Malayan Party, iaitu IMP, untuk melaksanakan idea Tanah Melayu untuk Malayan. Selepas tahun 1949, pemikiran politik Datuk Onn Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Bagi Datuk Onn Jaafar, tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum lain yang diterima menjadi rakyat Tanah Melayu. Beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Kesimpulannya, idea negara merdeka tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita yang meliputi pelbagai ideologi terhadap keinginan bebas daripada kolonial British. Walaupun wujud kepelbagaian idea negara merdeka, semuanya menjurus ke arah matlamat yang sama, iaitu mempertahankan kedaulatan negara. Sekian, terima kasih.